awak akan dapat dengan Rizal. Saya yang nak menaik dengan Rizal. Memang saya niat begitu. Saya tak nak mudah-mudah Pak Sanat ini dia fokus begitu saja, tidak. Memang akan datang. Memang semalam pun saya sign juga dekat Janda Baik tu hampir 300 saya sign. Benda ni benda yang sangat mahal memang. Boleh juga ada yang suruh saya buat chop, boleh juga chop. Tapi ada yang tak mahu chop, dia nak original. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nawaitu Shaum Ghadin ini semuanya berkaitan tentang puasa. Ada dua bahagian, satu bahagian umum, satu lagi bahagian khusus. Mari kita tengok yang umum dahulu. Kita usulkan khatam depan muka 11. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surah 2. Silakan Syekh terus baca umat-umat terdahulu. Terus baca umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan, seperti dalam firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi di sini kita faham amalan puasa ni bukan amalan sekarang. Amalan yang zaman dulu dah dibuat oleh orang. Ramai orang yang dah jadi orang saleh, menjadi wali Allah kerana puasa itu. Kerana falsafah puasa itu apa? Kita berpuasa untuk kita bersifat dengan sifat Allah dan untuk kita mencapai akan sifat para malaikat. Itu antara tujuan puasa itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ketika beliau katakan untuk kita bersifat dengan sifat Allah, bukan bermakna kita nak jadi Allah. Harus difaham, kita kan sudah mengaji sifat aqidatul awam, aqidatul awam. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla itu maha berkuasa. Allah tidak perlu kepada makanan, Allah tidak perlu kepada minuman. Sebab apa? Makanan dan minuman itu nanti boleh menjadi sebab nafsu kita itu menjadi kuat. Oleh kerana itu maha hebatnya Allah, maha sucinya Allah, tidak perlu kepada makanan minum. Bermakna kalau sifat itu dimiliki oleh Allah, orang yang tidak makan dan minum juga orang yang hebat. Dalam Ramadan kita diajar paling kurang setiap hari daripada subuh sampai maghrib. Lepas itu kita makan balik. Jadi paling kurang kita merasai untuk kita rasa perut kita ini kosong, nafsu kita ditekan, paling kurang daripada subuh sampai maghrib. Itu pada setiap bulan. Jadi Ramadan ini sebagai madrasah untuk kita mengawal nafsu kita. Nafsu tidak jahat. Yang jahat adalah hawa. Nafsu bukan jahat, yang jahat adalah hawa. Sebab itu dalam ranking nafsu yang 7 itu, yang paling bawah nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga mulhimah, yang keempat mutmainnah, yang kelima radiyah, yang keenam kamilah, yang ketujuh mutakamilah. Out of 7, only the lowest 2 itu dia yang tak elok, yang lain semua bagus. Daripada nafsu amarah, lawamah yang dua tu dia tak elok. Daripada mulhimah semua ke atas. Cuba bayangkan dalam 7 nafsu tadi, 5 baik, 2 yang tak baik. Apakah kita nak salahkan nafsu? Jawabnya tidak. Yang kita salahkan bukan nafsu itu, tetapi hawa. Apa itu hawa? Hawa itu selalu ada 3 ta. Satu wanita, yang kedua tahta, yang ketiga harta. 3 ta itu. Kalau itu boleh dibuang, insya-Allah nafsu dia baik. Kalau tidak, jadi hawa nafsu. Karena itulah bukan nafsu itu yang salah, tidak, hawa itu. Karena selalu sama orang terperangkap karena hawa itu, jadi akhirnya disebut, bila disebut nafsu, hawa nafsu. Yang kedua, para malaikat yang tidak pernah makan, tidak pernah minum.
mereka taat pada perintah Allah. Sebab kalau makan dan minum nanti masyghul, kita jadi sibuk nanti nak cari makan dan minum. Bila dah ada makan, nak yang sedap-sedap. Bila dah yang sedap-sedap, nak selalu. Bila nak selalu, nak banyak-banyak. Bila nak banyak-banyak, Masya Allah. Itulah yang orang kata, orang kalau tidak ada duit, dia akan tanya, apa nak makan? Bila dah ada duit, nak makan apa? Lebih lagi duit, nak makan dengan siapa? Lebih lagi, nak makan di mana? Last-last, nak makan siapa? Itu bahasa Syekh Nuruddin. Nak makan siapa? Siapa nak kenal lagi? Kita adalah bukanlah secara mutlak kita nak. Jadi kita berpuasa apa tadi? Kita nak supaya bersifat dengan sifat Allah, nak bersifat dengan sifat Rasulullah. Nabi sebut, bukan saya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tapi bukan nak jadi Allah harus difaham. Sebab itu saya dahulukan mengajar aqidatul awam baru mengaji ini, supaya jangan kita keliru dan tak faham. Kita nak berakhlak dengan akhlak Nabi, bukan nak jadi Nabi. Sebab tak ada Nabi dah. Apa? Allah bersifat dengan pemurah, kita pemurah dengan semua orang. Allah bersifat dengan pemaaf, kita maafkan semua orang. Dalam bab makan minum tadi, tak sibuk kita nak cari makan dan minum. Dua, yang ketiga, kerana orang yang kosong perutnya itu, maka puasa itu sendiri yang mengosongkan perut akan menekankan hawa nafsu, menyempitkan saluran syaitan. Maka orang itu akan mudah berbuat amal ibadah. Pernah ditanya kepada seorang abdal. Abdal ni wali Allah. Setiap 40 orang berkumpul ada seorang wali abdal. Setiap seorang berkumpul ada seorang wali abdal. Ni lebih ni. Saya pun tak berani siapa ni siapa mengaku sah dia wali nikah. Wali dia tak mengaku dia wali. Tapi dalam 40 orang seorang wali abdal. Kita duduk bersama. Jangan duduk melekeh orang tinggi kita, depan belakang kita. Siapa tahu dia wali. Siapa tahu Allah Ta'ala bisawab. Jadi kerana itu cepat-cepatlah baca doa kita aja dahulu. Apa tu? Allahumma asturna bisitrikal jamil. Elok kita baca tak? Saya pun lupa baca. Tiga kali baca Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Itulah doa yang diajar oleh Al-Habib Ali Al-Habashi yang punyai Sumtul Turab, untayan memuji Nabi. Itu beliau ajar baca doa ini ketika tak jumpa dengan orang saleh ataupun orang-orang wali-wali Allah, supaya mereka lihat kita ini semua pandangannya bagus-bagus, hanya hidup-hidup. Jadi berbanggalah kita. Siapa puasa nanti, puasa ini telah pun dipuasakan oleh umat-umat terdahulu untuk dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Seorang wali abdal ditanya, bagaimana kamu boleh sampai ke keadaan wali abdal sebegini? Boleh sampai ke begini? Dia tak dikatakan wali. Kalau wali dia tak mahu jawab soalan ni. Dia kata kerana qiyamul lail, kerana menjaga mulut jangan cakap banyak, kerana berpuasa. Satu lagi, kerana baca Quran ke baca wirid satu puana. Begitu. Ada satu tu apa? Kerana banyak berpuasa. Sebab banyak berpuasa tu hatinya kosong. Bila hatinya kosong, fikirannya ingat pada Allah. Pokoknya perutnya kenyang, maka dia akan ingat pada apa? Macam-macam hiburan. Nak kenyangkan perutnya, nak bagi dia kerja balik mesti dengan ramai-ramai kawan. Jadi akhirnya lama dan sebagainya. Tidak sudah mutlak untuk dengan kawan tu. Tinggal lagi dahulu ada orang berpuasa dan puasanya itu ada juga orang tukar-tukar. Zaman dahulu pernah disebut dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Ada satu kaum Bani Israel dahulu disuruh berpuasa pada bulan Ramadan. Oleh kerana bulan Ramadan ini Ramdah ini maksudnya cahaya yang panas yang akan menyebabkan batu menjadi panas. Batu itu nanti akan retak dan lasnya akan pecah. Maka begitulah juga panasnya pahala dan amalan.
Puasa demikian qiyamul lail, apapun amalan kebaikan di bulan Ramadan akan memecahkan akan dosa-dosa itu, akhirnya diampunkan oleh Allah seperti mana pecahnya batu-batu itu. Sebab itulah batu-batu yang pecah itu dengan cahaya panas namanya ramda. Ramda, daripada ramda inilah asal perkataan Ramadan. Karena itulah dosa diampunkan oleh Allah seperti mana batu ini dihancurkan oleh cahaya yang panas itu. Lalu mereka buat tak jadi puasa hari bulan Ramadan, puasa bulan lain yang agak sejuk sikit. Akhirnya mereka didenda oleh Allah SWT dalam kitab Al-Ghunyah li talibi tariqil haq. Adapun puasa kita ini puasa yang telah diwahyukan oleh Allah, siap dengan bulannya, siap dengan waktunya, caranya, peribadatannya, semua telah dijelaskan oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat 3 pengertian puasa. Tafadhal Syekh dari segi bahasa. Kita langkah-langkah saja supaya kita khatam. Pengertian puasa. Apakah makna baca saja dari segi bahasa. Dari segi bahasa lughatan, puasa bermakna menahan diri daripada sesuatu. Bermaksud al-imsak. Imsak maksudnya menahan diri. Itu maksudnya al-imsak. Kan waktu imsak kita kan, itu sebenarnya menahan diri daripada makan. Bukan bermakna tak boleh makan, tapi itu waktu yang sangat baik, standby sebelum kita nanti menghadapi puasa yang betul. Sebab itu sunnah Nabi berimsak. Nabi ada imsak, cuma istilah imsak itu tak ada zaman Nabi. Tapi apakah Nabi berimsak? Naam. Kenapa? Sebab Nabi akan berhenti sebelum waktu subuh. Ketika sahur Nabi akan berhenti dengan kadar 50 ayat dibaca. 50 ayat dibaca itu approximately itu yang dalam 15 minit. Yang waktu imsak sekarang inilah yang telah dibuat oleh ulama-ulama kita. Semua ada dalilnya itu. Siapa yang kata tak ada dalil, kita katakan baca dulu kitab-kitab ulama. Perkataan imsak itu memang tidak ada zaman Nabi, tapi perbuatannya sudah ada. Yang dikatakan imsak itu tadi berhenti sebelum masuk subuh betul. Dari segi syarak, ia bermakna menahan diri daripada makan dan minum serta semua faham. Makan dan minum itu semua faham. Makan betul-betul, minum betul-betul, serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Nanti lihat perkara-perkara membatalkan puasa. Saya dah list dalam kat sini, banyak perkara kat sini. Antaranya muka surat 8. Kalau buat benda ni batallah puasa itu. Jangan dibuat. Satu, makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa tak mengapa. Apa hukum puasa yang yuk? Puasa yang yuk balik rumah buka periuk, hukumnya sah. Sebab apa? Sebab dia buka periuk saja, bukan dia makan. Kalau dia makan barulah dia batal. Ataupun dia buka, ayam rejek ni, hukumnya makruh, tidak batal lagi. Jadi ditafsirkan di situ. Tapi dengan budak-budak jangan batal, nanti dia tak faham nanti. Budak-budak kalau disebut puasa yang yuk, maksudnya buka balik rumah, buka periuk dan makan apa yang ada dalam periuk. Adapun kita tafsirkan dulu, kalau setakat buka periuk itu tak batal lagi. Bersetubuh dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadan. Apa maksud siang? Siang semaksudnya apabila telah terbit fajar sadiq. Fajar ada dua, fajar kadhib, fajar bohong. Yang kedua fajar sadiq. Ini saya tak menulisnya. Yang itu pun tak ada hari ini. Tak mengapa. Mana? Jauhnya, Masya Allah. Tak ada. Sebab ini memang banyak nak kena habis. Fajar kadhib ni apa? Fajar bohong. Dia terbit bila? 20 minit sebelum waktu subuh yang betul-betul. Lebih kurang 20-25 minit. Kerana nak tahu, dia tengok kat langit ada cahaya melegak daripada utara ke selatan, ataupun selatan ke utara, halui. Kita tengok ini subuh masuk tak lagi. Nak kata masuk, masih macam lagi gelap. Nak kata tak masuk, dah nampak cahaya. Dia bohong kita saja. Sebab itu dipanggil fajar bohong, fajar kadhib. Nanti exactly masuk waktu subuh, tengok ada cahaya melintang dengan gelasnya.
maka masuklah waktu subuh betul-betul. Sebab itu disebut fajar betul. Sebab itu fajar sadiq. Nak tahu fajar tadi bila? Waktu tu lah waktu imsak. Waktu imsak tu nanti dikeluarkan oleh kerajaan negeri Selangor kita. Maka itulah waktu imsak, itulah waktunya fajar kadhib. Nah, boleh tak makan waktu tu? Boleh, tetapi paling bagus jangan makan lagi. Kenapa? Bila kita tak makan, itulah kita ikut sunnah Nabi. Kecuali orang yang last minute tidur. Ya Allah, ini tinggal di waktu kejuruan injury time ni. Ketika tu silakan makan lencong, silakan makan cakwe dan sebagainya. Muntah dengan sengaja. Saja jolok-jolok dengan kawan-kawan main-main, dia muntah. Muntah dengan sengaja juga begini. Kalau orang itu track recordnya, bila dia tengok bangkai dia mesti muntah, tengok bangkai mesti muntah, tengok bangkai mesti muntah. Kalau dia muntah tiba tengok mesti tengok bangkai. Orang lagu ni kalau dia tengah puasa, ada orang kata tikuih mandi. Tak mana, jangan tengok, tak mana. Boleh, terus dia muntah. Orang itu dianggap telah muntah dengan sengaja. Sebab apa? Track record dia tadi. Kalau dia tengok mesti muntah. Kecuali lah orang yang kuat mana? Tak ada apa, saya pernah lihat mayat yang busuk daripada tu lagi. Tak muntah. Hari itu dia tengok, muntah. Sebab teruk sangat, tidak batal. Kerana apa? Kerana memang track record yang tak muntah. Ini track record yang muntah. Tengok sekali muntah, batal puasa. Datang haid atau nifas walaupun sikit. Bila dah melahirkan, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini bersama ni, mohon maaf yang orang lelaki, contohnya perempuan. Ada orang yang jenis bila dia pantang tengok gambar pelik-pelik, terus keluar air mani. Keluar air mani tak apa, air mani. Macam mana nak beza? Kalau air mani dia keluar bersyahwat, dia keluar gitu, ada macam air keluar kat ujung tu, tapi dia tak terasa ladar. Dia keluar gitu je lah, keluar. Tengok, ya Allah, air apa ni? Tengok apa yang dia buat sebelum itu. Tapi kalau air mani, itu air mani, dia keluar ketika syahwat. Tapi kalau air mani dia keluar dengan kuat, ditahan pun dia akan keluar dan rasa sedap, dan orang yang keluar tu akan lemah badannya lepas itu. Itu namanya air mani. Kalau ditahan, itu juga air mani. Jadi orang sebegini kalau tengok keluar air mani, dia satu hari tu berpuasa dia pun tengok gambar, apa ni? Keluar air mani juga batal. Ataupun dia menghayalkan, siapa sebut perempuan ke lelaki, dikhayalnya, keluar, batal juga. Itu dianggap sebagai dengan sengaja sebab dia dengan track record macam itu. Memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka apa? 1 mulut, 2 hidung, 3 telinga, 4 kubul, 5 dubur. Itu sebab itu jaga-jaga siapa yang mohon maaf berkentut dalam air. Ini masalah fiqah ni. Dia saja main dengan kawan dia, mandi swimming pool, Ramadan, dia buang saja, dia buang dalam tu, gelembung ni atas. Apa ni? Allah. Ini orang nakal-nakal ni. Kalaulah dia kentut dalam air tadi, dia punya hijab bawah tu menarik air masuk ke dalam, maka batal sembahyangnya. Sebab dia dianggap apa? Batal puasa dia. Apa kena dengan sembahyang? Kalau kita punya pelik-pelik ni tak elok lah. Mudah kita silap dibuatnya. Maka batal puasanya sebab dia sengaja, kecuali tak tahan benar-benar, tiba tak menyelamatkan orang, masuk air dalam dia, tidak batal. Oleh kerana itu menitiskan air drop ke dalam mata ini tidak batal sebab mata ini bukan rongga yang terbuka. Baik. Kemudian sama juga dengan bulu liang-liang Roman, tidak batal. Sebab itu kalau kita injection tidak batal. Kalau berbekam tidak batal. Lagi wiladah sudah tadi. Nombor 7, kita ambil sikit-sikit. Pengsan atau mabuk dengan sengaja sepanjang hari. Kalau dia berjalan masuk dalam lubang, pengsan setengah jam sah.
4 jam sah. Tapi kalau sepanjang hari daripada waktu maghrib, waktu subuh tu sampai waktu maghrib, ihsan, batal. Sama juga hitam, batal sepanjang hari. Tapi kalau sedikit tidak batal. Gila tak ada apa lah. Kalau dah gila walaupun sat batal. Murtad pun batal juga. Jadi teruskan tadi bermula dari terbit fajar shadiq. Tadi saya dah sebut fajar shadiq tu bila masa waktu subuh. Sehingga terbenam matahari. Terbenam matahari tu bila masuk maghrib. Senang ingat daripada subuh sampai maghrib. Dengan niat dan cara-cara yang tertentu. Mesti ada niat. Siapa yang tak ada niat, puasanya bungkui hari itu. Dan niatnya dalam puasa Ramadan wajib malam. What does it mean? The night, what does it mean? Malam itu bermula daripada maghrib sampai subuh. Any moment, any time, if you have your intention there, that means your puasa is valid. That is enough to have your intention at night. Sebab itu, lepas kita makan buka puasa, terus niat, saya nak puasa dah esok hari, niat lagu ni dah cukup. Ataupun isyak tu yang bagus dekat Malaysia ni, lepas daripada tarawih kan masing-masing kita baca apa? Nawaitu sawma ghadi an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanata lillahi ta'ala. Saya dengar terjemahan lagi, sahaja aku berpuasa esok hari pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Sekali lagi kita tuan imam, nawaitu sawma ghadi. Bagus, takut ada orang yang tidur. Bagus, sebenarnya tak perlu terjemahan pun tak apa, tapi saya suka terjemahan. Sebab apa? Supaya orang jadi semangat. Tomorrow I will be fasting again. Barulah ni senyap, tak ada apa. Baik kita sama-sama. Nawaitu sawma in one voice. Ingat tak masa kecil dulu? Lah ni orang tak berani dah mengajar. Sebab dikatakan bid'ah. Ya Allah, orang begini ni habis bawa pandang masyarakat kalau dia ada dalam masjid, kalau ada dalam surau. Sejak dalam zaman dulu tak ada orang kata bid'ah. Orang zaman lani saja. Kerana itu jaga-jaga. Kalau mereka ada masuk dalam masjid surau kita, tengok lagi macam daru surau kita. Jadi kerana itu silakan boleh kita guna apa? Guna kaedah apa? At-talaffuzu bin-niyyati mandubun fi qabaila kulli ibadatin. Walaupun ini bukan dekat dengan puasa, tapi kita nak ambil momen waktu dalam malam-malam itu. Tolong ingat, malam Ramadan awal nanti ditolong ingatkan mengaji anak-anak, menantu, cucu, ingatkan. Niatkan juga mengikut niat Imam Malik bin Anas. Sebab Imam Malik mengatakan siapa yang berniat berpuasa sepenuh-penuh bulan Ramadan di awal Ramadan, bukan di nombor 2, nombor 3 tak, di awal Ramadan, maka baginya cukup untuk sepenuh bulan Ramadan itu. Walaupun mungkin nanti dia lupa nak niat hari kedua, 3, 4. Niatnya macam mana? Berlafaz niat. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullahu hadhihi sana lillahi ta'ala. Kalau sempat tulis, saya tak ada nak menulis. Nawaitu, ni kena dah ni, nawaitu ekor ni je lah. Nawaitu sawma, tapi bukan radin. Syahra Ramadana kullahu, seluruhnya. Boleh nak tu je. Nawaitu, cuba tulis dulu dalam apa tulisan kita apa? Nawaitu sawma syahri Ramadana kullahu seluruhnya. Hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ulang balik. Nawaitu sawma syahri Ramadana kullahu hadhihi sanah lillahi ta'ala. Tak pandai Arab, pakai Melayu tak apa. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan sepenuhnya, ataupun seluruh
pada ini tahun ini kan Allah Ta'ala tak pun lepas sikit sahaja aku berpuasa sepenuh-penuh bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa tu, sebab kadang-kadang kita lupa untuk berniat setiap malam. Tetapi tengoklah, kita meraihkan pendapat Imam Malik mengatakan boleh sebagai ihtiyatan, berhati-hati. Tetapi tetap juga setiap malam jangan tidak berniat. Cuma kalau lupa berniat sah, kerana kita dah ikut mazhab Imam Maliki tadi. Tetapi tetap juga dituntut wajib untuk kita berniat setiap malam juga. Bila dikatakan malam tu, daripada waktu maghrib sampai waktu subuh. Nah, itulah dikatakan malam, mana-mana ketika itu. Nah, tak perlu nak sebut nawa itu, tak perlu nak sebut usaha, ya aku depan suami, tak perlu. Nah, kita nak pergi makan sahur tu, niatlah hati, hamba nak puasa esok kerana Allah Ta'ala. Puasa dah tu, boleh pakai. Allah Maha mengetahui, sahaja aku, sengaja aku boleh. Nah, I want boleh. Nawa itu silakan, dengan niat lain saja. Tetap dia tetap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan syarat-syarat yang tertentu, jangan ikut puasa sahaja. Dia ada syarat-syarat sahnya, syarat wajib dan sebagainya. Kita ambil sedikit yang umum, nanti kita masuk yang khusus. Muka surat 4, syarat wajib puasa. Siapa yang ada syarat 5 ni wajib dah dia berpuasa. Teruskan. Hukumnya fardu ain, wajib ke atas syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa yang bawah tu kan. Syarat-syarat wajib puasa ada 5 perkara, iaitu kalau ada 5 perkara ni wajib dah dia berpuasa. Kalau dia terkurang 1 daripada 5 ni tak wajib berpuasa. Kurang 2 tak wajib puasa. 1 Islam. Orang bukan Islam tak wajib berpuasa. Kalau dia nak puasa, terpulang bila dia sah tak sah pun tak sah juga. Nanti kita lihat syarat. Mukallaf. Apa dia mukallaf? Orang yang telah berbaligh dan berakal. Baligh tu apa? Baligh sampai umur. Sampai umur ni 3. 1, lelaki dengan perempuan itu, anak lelaki dan perempuan itu hendaklah telah bermimpi. Kalau tak bermimpi, hendaklah yang perempuan itu keluar darah haid. Yang ketiga, tak mimpi, tak keluar darah haid, umurnya mesti dah 15 tahun. Bila 15 tahun Hijriyah, Waqtabin 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Sebab apa? 1 tahun Masehi sama dengan 360 hari. 1 tahun Hijrah sama dengan 354 hari, 8 jam, 8 minit. Tulisnya di dalam kita tahu. Jadi syarat 3 tadi, nak dikatakan baligh, anak lelaki nak perempuan. 1, bagi lelaki dan perempuan hendaklah keduanya mimpi basah. Mimpi basah ni bukan nak dia tuang ayak kat depan dia tidur, bukan. Tapi dia mimpi buat kerja tu lah. Akhirnya keluar ayak mani esok hari kan, basah dah tu. Yang kedua, tak ada mimpi tapi keluar darah haid dah anak perempuan kita itu. Selalunya dia akan keluar darah haid ketika umur bila? Paling kurang 9 tahun atau 16 hari kurang. Semula paling kurang umurnya 9 tahun Hijrah, bukan Masehi ini, 9 tahun Hijrah. Macam mana nak tahu Hijrah? Darab dengan 354 hari, 8 jam, 8 minit. Kalau Masehi 360 hari itu je, tak detail, ini lebih detail dan lebih precise. Dan ataupun umurnya 9 tahun Hijriah atau kurang 16 hari. Nak 16 hari baru lengkap 9 tahun Hijriah. Keluar darah tu darah haid itu. Nah, kalau sebelum itu darah istihadah ataupun darah fasad. Baik. Kalau tak keluar air mani, tak mimpi dua-dua tu, tak keluar haid, tunggu umur mereka umur 15 tahun Hijriah. Itu baligh lah tu. 15 tahun keluar tak keluar 15 tahun. Bukan 51 tahun. 15 tahun. Tapi elok-elok. Sementara kita sebut darah haid ni, mungkin kali pertama ada yang datang mengaji dengan kita ni, kita ulang
balik rumus yang 5 dulu. Ingat tak Kak Azwan? Kita nak tahu darah tu haid atau tidak. Muslimat wajib belajar ni. Orang lelaki tak wajib tetapi wajib mengajar. Kalau tak, berdosa. Macam mana? Tak boleh mengajar, suruh ustaz datang kat rumah. Ataupun kita mengaji dulu baru mengajar balik. Tak, exhausted, sibuk, suruh ustazah datang kat rumah. Kalau tidak juga, hantar isteri pergi, anak pergi tempat mengaji. Tak akan terlepas kewajipan itu. Mesti tahu itu. Baik, saya bagi 5 rumus yang mudah untuk mengenal darah haid. Nampaknya kita tak nampak, mungkin tak dapat keseluruhannya. Saya cumplikan saja, saya ambil saja khabasat. Baik, satu ditulis ini penting untuk muslimat, ajar nanti anak-anak supaya dia faham apa yang ini. Nak dikatakan darah haid, hendaklah darah itu keluar tidak kurang dari 24 jam dalam masa 15 hari. 15 hari itu campur-campur darah tu tidak kurang daripada 24 jam. Kalaulah sepanjang 15 hari dia keluar darah 1 jam sehari, 1 jam sehari, berapa hari? 18 jam tu. 15 cukup tak 24 jam saja? Tak cukup, maka darah itu sebenarnya bukan darah haid tapi darah istihadah. Yang kedua, tidak boleh lebih daripada 15 hari dan malam dia tu. 15 hari dan malam tak boleh lebih. Kalau dia keluar katalah 7 hari itu yang biasa, 6 hari biasa, lepas tu cantik 3 hari, kemudian keluar lagi darah, cantik lagi 2 hari, keluar lagi darah. Mana-mana darah yang keluar within di antara 1 sampai 15 hari, darah itu adalah darah istihadah. Sebab darah istihadah dia tidak boleh lebih daripada 15 hari dan malam itu. Kalau keluar esok darah hari yang ke-16, hari ini tak semestinya 1 hari bulan, dia tengok masing-masing lah. Mungkin 2 hari ini berapa bulan? Hari ini 25 hari bulan Mei kan? Mungkin hari ini hari pertama orang tu bersih, mungkin. Jadi setiap seorang tu memang mak ajah ni punyai waktu yang berbeza. Baik. Daripada hari pertama keluar sampai 15 darah haid lah itu, putus berterusan darah haid lah itu. Baik. Masuk hari yang ke-16 esoknya tu keluar lagi darah, bukan darah haid, darah istihadah. Yang keberapa dah kajian? Kedua, yang ketiga, di antara 2 haid ini hendaklah didahului, di antara 2 haid ini hendaklah ada 15 hari bersih. Bermaksudnya haid yang kedua, haid yang pertama dah lepas dah. Haid yang kedua itu hendaklah didahului dengan 15 hari bersih. Itu rumus yang ketiga, ini penting. Cuba bayangkan, 15 dia dah haid, kemudian dia bersih 10 hari, kemudian keluar darah 10 hari lagi. Macam mana nak tahu darah yang 10 tu haid atau tidak? Ikut rumus yang ketiga tadi, apa? Hendaklah didahului 15 hari bersih. Barulah nanti keluar darah haid. Walhal tadi dia bersih 10 hari, keluar darah 10 hari. Macam mana nak tahu darah yang 10 tu haid ataupun tidak? Caranya ialah ambil 5 yang awal darah haid tadi itu, masukkan ke dalam kumpulan bersih. Walaupun darah masukkan kumpulan bersih. Hari yang ke-6 tu mungkin darah haid. Adapun darah pertama yang 1 dengan 5 tu bukan darah haid. Sebab kita masukkan ke dalam hitungan apa tadi? Bersih. Walaupun dia darah. Dan nak guna rumus yang ketiga, 6 dan onwards mungkin darah haid. Tapi tengok lagi, tak semestinya. Tengok lagi rumus yang pertama tadi. Yang keempat, bukan darah nifas. Darah nifas ni apa? Darah yang beranak tu lah. Yang dia bawa anak tu kan baby tu. Baby tu bawa nafas, bawa jiwa. Sebab tu disebut darah nifas. Kemudian yang terakhir, hendaklah dia berumur paling kurang 9 tahun hijriyah dalam perempuan ke lelaki ni. Perempuan, orang lelaki jangan. Hendaklah dia berumur paling kurang 9 tahun hijriyah atau kurang 15 atau kurang 16 hari. Terus mampu berpuasa. Tubuh badannya tidak sakit. Haid, dia tidak haid, dia tidak nifas, itu maksudnya mampu berpuasa tu. Terus sihat. Kalau tak sihat maksudnya tak sihat yang memudaratkan. Kalau sakit pening kepala tu sihat lagi tu.
sakit gigi, sihat lagi tu, sakit kaki, apa kena dengan apa pun, tetap juga dia berpuasa. Ini yang memudaratkannya. Untuk umpamanya apa, kencing manis, umpamanya yang kronik lah, yang tak kronik jangan dulu. Umpamanya yang dekat hospital tu dah paralyzed ataupun tak boleh dah kena makan, kalau tidak dia mudarat boleh mati. Itu yang namanya sakit. Bermukim tengok tidak musafir. Kalau dalam musafir itu tidak puasa pun tidak mengapa. Syarat-syarat sah puasa 7, muka surat 7. Syarat-syarat sah puasa. Kalau ada syarat ni baru sah puasa. Kalau melanggar satu syarat sahaja tak sah puasa. Satu, Islam. Kerana itu orang yang bukan Islam kalau berpuasa sah tak sah? Tak sah. Itu kita caranya lah. Yang kedua, berakal atau memayis. orang yang gila dan kanak-kanak yang belum memayis tak sah. Nak tahu memayis tak memayis macam ni, dia dapat beza mana makanan, mana najis, mana baik, mana buruk, mana bahaya, mana tidak. Ini jalan ada lubang, ini tak, di jalannya kat sini. Contoh, dibagi pisang dan dibagi najis. Dia pun ambil pisang, jangan dulu puas hati. Oh, dia ambil pisang, memayislah dia, belum lagi. Takut nanti dibukanya pisang, dicoleknya najis. Itu namanya memayis, jaga-jaga tu. Suci daripada haid dan nifas. Berniat pada tiap-tiap malam. Ini mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i. Bila tu? Malam sebelum subuh. Kalau dah masuk subuh lupa niat, tak sah puasa kita. Kalau tidak ikut cara mazhab Imam Malik itu. Malam pertama tu teringat tu. Nanti kita baca sama-sama doa di belakang ini. Kita khas di awal tahun, di awal Ramadan tu. Siapa yang ikut Imam Malik di malam Ramadan pertama sah, walaupun dia lupa. Itu yang penting tu, jangan lupa ni. Pesanan mengaji kat rumah jangan tidak niat sebulan Ramadan di awal yang pertama tadi. Lafaz niatnya apa? Nawaitu sauma syahri Ramadhan kullahu lillahi ta'ala. Ya Allah, I want to fast for the entire month of Ramadan entirely. Kalau duduk kat London lah, kalau duduk di Shah Alam tak payah pakai yang Arab tadi, Melayu pun sudah cukup. Berpuasa pada hari-hari yang boleh dibolehkan berpuasa. Ada 5 hari yang tak boleh berpuasa sepanjang tahun. 1, hari raya puasa. Yang kedua, hari raya haji. Yang ketiga, 3 hari tasyrik. Lepas tu silakan berpuasa. 5 hari ni jangan puasa. Saya nak tunjukkan saya ni kuat. Betul, memang kuat. Walaupun kuat juga ada video hukum hakam. Jangan baca, jangan begitu. Baik, kita telah sebutkan tadi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita ambil nombor 11, muka surat 11, perkara yang sunat. Baca lagi sunat. Perkara sunat dilakukan ketika puasa antaranya. Muka surat 11. Segera berbuka puasa iftar ketika sudah masuk waktu berbuka. Yakin masuk waktu, walaupun belum lagi orang azan, belum lagi azan di televisyen, walaupun terus buka, itu adalah sunnah. Tetapi ada tetapinya tu, biasanya di Malaysia kita ni memang tepatlah. Memang orang yang azan tu tepat. Tambah lagi dekat radio TV, sebab tak perlu menunggu Bilal makan kurma dulu. Kalau dia makan kurma, Yusuf Tayyib yang sedap itu, sedap pula, makan lagi 2, makan lagi 3. Allah lupa kata azan. Ini musibah ribuannya. Karena itu, insya-Allah, maka radio dengan TV dah di-set dah beberapa automatically masuk saja, terus dah ada. Itu lebih lagi kita yakin. Kalau tidak, contohnya pergi dalam hutan ataupun pergi negara orang dalam musafir ke, tengok-tengoklah waktu tu. Kalau agak-agak dah maghrib, bukan agak-agak ni, yakin dah maghrib, buka puasa sah. Kalau agak ya kau, lalu kita pun
buka puasa, ternyata belum lagi batal puasa itu, kena qada. Sebab kita ragu-ragu, you have doubt, no doubt ever. Dia mesti yakin, you are very certain. Bila dah certain, walaupun tak masuk lagi, dah certain, betul-betul yakin. Bukan tak yakin, ni ada beza ni. Sebab tu dalam fiqah sangat sensitif 3 perkataan ni. Tulislah 1 waham. 4 perkataan ni sangat sensitif. 3 mudah. 1 syak, yang kedua dhan, yang ketiga yakin. Dengan ada 3 benda ni, dia boleh mengubah hukum. Jaga-jaga tu. Saya bagi contoh tadi. Siapa yang ragu-ragu masuk buka puasa, lalu dia buka juga puasa, ternyata belum masuk waktu, batal puasanya itu. Siapa dia very certain, yakin masuk waktu itu, tengok tak masuk lagi, tapi dia yakin betul-betul masuk, itu tidak perlu qada. Tengok beza tu. Benda sama je, sebab tak masuk waktu je, tapi dia yakin dengan tak yakin tadi. Macam mana nak yakin? Abang yakin? Tak, dia yakin tu dia kena tengok waktu dah betul-betul dah gelap. Tengok waktu ni biasanya kurung-kurung dah macam ni. Tu dah dekat dah tu biasanya. Demo asal ke mana demo? Abang asal aku tu juga. Rasa tu tak yakin lah tu. Abang rasa tu tak yakin. Abang yakin juga, baru yakin. Begitu lah. Itu penting tu. Teruskan, Syekh. Sahur. Sahur jangan tidak sahur. Tapi daripada sekarang sudah mula pandai mencongak. Apa? Ini penting ni. Setiap malam congakkan malam itu. Daripada maghrib sampai ke subuh. Campurkan berapa jam di situ, bagi 3 dan bagi 2. Bagi 3, ini 1/3 yang awal, 1/3 pertengahan, 1/3 yang akhir, supaya kita sahur di waktu yang paling akhir. 1/3. Pukul 4 ke hamba pun tak tahu, pukul 4:30 hamba pun tak tahu. Nanti kita buat sendiri, buat sendiri. Tapi betul, kena betul. Saya kalkulasi selalu salah. Suami matematik tak pernah pandai. Kalau dia mengajar kata mentut, kalkulasi ada seorang ajar dia bijak matematik. Ustaz, itu silap lah Ustaz. Kalau Ustaz tolak itu, jam tu bila masuk minit, dia kena tambah 60 minit. Lalu tu kena tanya lah cikgu matematik macam mana saya punya mudah-mudah kita Jadi kenapa kena tahu ni, supaya kita berbuat sahur di waktu paling afdal. Inilah dia value added di dalam Islam. Ya. Soalan ni bagus ni. Excellent soalan Pak Haji kita. Waktu dah masuk tapi atas tu terang lagi. Allah lagu mana ni? Nak buka diterang tapi waktu dah masuk. Maka adalah kita masuk mengikut waktu itu. Mengikut waktu bawah. Bukan waktu atas kan, waktu bawah. Waktu kita dalam negara dia akan beza pula nanti Tuan Haji. Nanti kita ikut pilot ataupun pramugara, dia akan bagi tahulah ni kita telah memasuki ruang udara Vietnam. Bagi Vietnam ini telah pun masuk waktu, walaupun tadi kita daripada KL KL dengan Vietnam mana dulu yang dulu waktu tak pernah saya apapun. Bila disebut sekarang sudah masuk waktu maghrib bagi kawasan ini, kita yakin saja sebab waktu nanti akan berbeza. Ingat, kita berbuka dan kita sahur tu habis dan berbuka puasa bukan ikut dari mana kita datang, tapi di mana kita berada ketika itu. Contoh, saya sekarang berada di Selangor. Kalau saya balik Sarawak nanti, kan di sini kita sahur lambat, tapi balik Sarawak buka puasanya cepat. Seronoklah saya. Maka saya 1 jam lebih cepat. Pendeklah waktu saya berpuasa ketika itu. Saya nak ikut mana? Balik Sarawak, ikut Sarawak lah. Sama juga dengan raya, sama juga dengan berpuasa. Hatta kalau kita sekarang ini katalah 29 hari bulan puasa ataupun 28 hari bulan puasa, pergi dekat Saudi di pada raya dah, wajib kita raya sama-sama.
Dan satu lagi tu, satu ni kita qada akan datang. Ingatlah nanti kita masuk ke bab khusus kalau kita sampai. Terima kasih soalan ni bagus untuk mengaji. Ikut apa yang di-announce oleh pilot tu nanti ataupun ketua pramugara tu, sekarang kita telah pun masuk pramugara Zimbabwe. Maka telah masuk waktu maghrib untuk di kawasan ini. Kita makan lah, tak ada panjang, tak ada berlambat, nak baca mana kan. Baik, terus mengakhirkan makan sahur. macam mana nak akhir kalau kita tak tahu waktu akhir? Taklah kita tahu 1/3 yang akhir tadi. Saya lupa tadi sahur, yang dikatakan fadilat sahur itu bila kita makan selepas tengah malam. Lepas tengah malam baru dapat fadilat sahur. Tapi afdalnya bila 1/3 yang akhir. Nampak tak? Fadilat, afdal, hasan, ahsan tu value dia dalam Islam. Siapa yang makan sahur sebelum tidur ataupun sebelum tengah malam, itu pula bukan sahur namanya itu. Itu balas dendam namanya itu. Makanya tadi, kecuali memang dia dah tak tahan dah, tak apalah, tapi dia tak dapat fadilat. Fadilat yang dia akan dapat setelah tengah malam tu baru dia dapat fadilat sahur. Tasahharu fa inna fihi barakatuh. Tapi afdal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada orang yang sahur. Tolong pesan orang yang malas sahur ini. Pesan, tak maukah didoakan oleh para malaikat, oleh Allah? Tak maukah dirahmati oleh Allah? Sahur walaupun seteguk air. Minum air, gub-gub, minum rupanya air semalam. Nak baca mana? Walaupun satu kurma sikit tak mengapa. Pagi tadi saya cerita dekat Radio KLFM. Saya sebut, jadikan di rumah kita itu yang saya sebut kat sini kat Aceh apa? Tabung subuh. Saya dah cerita sini belum ni? Belum? Oh, tempat lain lah tu. Sekarang saya cerita setiap hari pagi, daripada sekarang, daripada esok, mula daripada esok ni Mak Ajah buat satu tabung khas dekat rumah, namanya tabung subuh. Macam mana? Yang dengar audio KLFM tadi tahu apa saya sebabkan. Kita sediakan tabung yang bukan senang sangat dibuka dan bukan payah sangat dibuka. Kalau payah sangat dibuka nanti, kita nak letakkan duit nanti ke dalam tabung masjid. Kalau senang sangat, bahaya tu Bang Haji tu. Dia jangan senang sangat, jangan payah sangat. Setiap hari selepas subuh, bagi orang yang tidak sembahyang di surau masjid, buat satu tabung dekat rumah khas, namanya tabung subuh. Wajibkan diri kita untuk masukkan ke dalam tabung itu. Berapa banyak pun tak apa, tapi wajibkan every day. You are paid compulsory, cakap dengan diri sendiri. You are obliged to put in berapa-berapa terpulang. Kalau 10 sen lah, kalau RM1 lah. Setiap hari bagi tahu isteri, wajibkan. Bagi tahu menantu, anak-anak, bagi tahu cucu-cucu, wajib sebelum pergi sekolah. Halo, ambil duit ni 10 sen, masuk dalam tabung ni. Wajibkan, sebab kita nak dapat doa malaikat. Setiap hari akan ada malaikat, dia bertukar waktu. Malaikat siang akan turun, malaikat malam akan naik. Malaikat siang tu di awal pagi lepas subuh tu dia akan doa ini. Ini kita takut. Dia akan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ati mumsikan talafa. Ya Allah, bagikanlah pada orang yang memberi, menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya itu suatu pulangan, satu gantian yang lebih baik. Walaupun nampak macam keluar duit kan, nanti Allah akan ganti balik dengan masuk duit. Ya Allah, berikanlah orang yang kedekut, yang memegang hartanya, yang pegang-pegang tak mau nak infak ini, akan kebinasaan pada hartanya. Ini malaikat doa ni. Kalaulah malaikat doa, makbul tak makbul. Karena itu simpankan tabung itu di rumah ni. Kalau Bang Haji tak pergi ke masjid lah, Bang Haji kena pergi masjid, Mak Ajah, Datin, tak pergi masjid hari itulah, masuk dalam tu. Setelah seminggu, ambil tabung ini, jangan ambil tabung, buka tabung tu. Buka tabung tu, simpankan duit, masuk dalam tabung masjid, bawa ke Masjid Negeri Selangor. Sini bagus sebab banyak
aktiviti agama setelah seminggu, atau pergi dekat mana tempat rumah orang anak yatim, ataupun tempat yang memalukan, ataupun kalau adik kita memang perlu pada duit, yang tu bagi sebulan, jangan seminggu, sebulan dia banyak sedikit, bagi. Itu. Kemudian kosong balik, yang itu balik. Ni balik. Kalau kita jenis dia tak banyak, 3 hari itu dah banyak lah tu. Kalau orang 10 sen sehari, tu kena sebulan tu, jangan-jangan setahun. Tak apa, yang penting tabung tu dalam rumah kita. Dan duitnya itu nanti dibagi pada masjid, orang yang pergi mengaji kan. Jangan dibawa ke shopping kompleks nanti dekat nak raya, jangan. Ini khas untuk kita dapat doa para malaikat. InsyaAllah akan dapatnya. Azam tuan-tuan, puan saya buat, tuan-tuan buat juga. Tapi syarat tabung tadi itu apa? Jangan senang sangat dibuka, jangan payah sangat dibuka, jangan dibuat simen dan lekatkan dekat dinding dengan janganlah sampai lagu tu botol ini pun tak apa, nak beli beli di stationeries tu kan, yang ada mangga kecil tu, tak kat situ tak apa, kita bagi tahu terus kat situ. Ini tabung subuh Haji Qahar. Tabung subuh tak satu dia, jangan banyak sangat, nanti berlawan-lawan nanti. Tabung subuh Haji Qahar and family. Haji Qayyum and family. Saya tak mari ada satu ayat tu saya lupa tadi. Itu buat saya buat, kita pun buat juga ya. Tak apa. Kalau kita datang ke masjid, buat juga tabung tu untuk orang yang tak pergi masjid di rumah kita tu. Termasuklah maid, termasuklah abang haji. Kalau dia tak pergi masjid dah, cucu-cucu dah. Kita pergi masjid ni tak apa. Setiap kali masuk masjid negeri ni masuk. Biasakan bawa duit untuk pergi masjid supaya kita tak tahu ada orang memalukan. Tak. Lagi 5 minit lagi tu kata tak apa nak habis, kita teruskan. Mandi junub sebelum fajar. Makruh kalau kita dah masuk fajar tak mandi junub lagi, tapi tidak kotor sebab kita masuk dalam keadaan kotor badan kita itu. Tapi sah. Meninggalkan perkataan yang keji buruk. Perkataan yang keji buruk ni semua tahulah, mengeji, mengumpat orang dan sebagainya. Memberi makan kepada orang yang berpuasa, yang mana pahalanya sama dengan pahala puasa. Ini saya nak jelaskan sedikit. Kadang-kadang kita berebut-rebut nak bagi supaya please you eat this first and then the rest you can makan selepasnya. Kita nak supaya nak dapat pahala yang kita tu dimakan untuk buka puasa. Dia buka puasa tu dengan makanan kita. Sebenarnya apapun yang kita bagi, sama ada makanan kita tu dimakan di awal ketika dibuka puasa ataupun pertengahan nanti, tetap dapat pahala. Jangan risau. Karena itu jangan berebut-rebut. Contohnya kan, kurma ni kita bagi ke orang, siap dengan bagi syarat bagi, tolong kurma ini nanti Yusuf Qayyum ini jangan dimakan yang apa yang lain-lain, jangan. Ini wajib anda makan supaya saya dapat pahala seperti mana kamu berpuasa. Tidak. Walaupun kita bagi air mineral, dia makan dulu dengan kurma supaya itu sunnah. Ataupun kita bagi ayam golek ataupun ayam percik, tak dimakan pun untuk awal dibuka puasa. Nanti lepas dulu dia makan ayam percik itu, tetap juga dapat pahala. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imihi min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang itu berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Dan tidak semestinya makanan, bagi duit, duit 300 untuk mak tahfiz, silakan. Duit pun cukup. Masya Allah. Itu juga termasuk di dalam man fattara, siapa yang memberi makan. Tak semestinya kena bawa makan potluck, kena bagi ke sini. Tidak semestinya. Buatlah ini Ramadan kita tak tahu, mungkin ini Ramadan yang terakhir untuk kita, ataupun kita jumpa Ramadan kita tak. Daripada sekarang dah niat sekarang, supaya nanti bila kita buat di bulan Ramadan, pahalanya berganda-ganda jadi 10 kali ganda. Niat sekarang. Macam tadilah tabung subuh tadi, niat sekarang.
Bila nak buat 10 tahun lagi akan datang, dapat pahala dan pahala niat tu saja. Kalau buat esok pagi terus, malam ni balik, ni lepas daripada masjid ni terus pergi ke kedai tabung, lakulah kedai tabung siap lagi kan. Sampai kedai tabung sini kena bagi portion sikit dengan masjid. Masjid ni memang ini saya cakap ni serius ya, saya cakap ni serius, bukan main-main. Jangan tunggu, do not wait. Jangan tunggu sebab kita tak tahu what will be happening tomorrow. Kita tidak tahu, after few hours ahead kita tidak tahu. Sekali lagi, menjaga diri daripada perbuatan dosa sepanjang hari, seperti menjaga lidah daripada caci maki, bohong, ghibah, mengumpat, namimah, mengadu domba, sombong, menipu, menyindir, ingin tahu urusan orang lain, betul, banyak bercakap, buruk sangka, bangga diri, dan perbuatan keji yang